terima kasih diucapkan kepada moderator kita pada pagi ini, Puan Nadia Amani binti Saudi. Yang berusaha, Puan Syariza binti Abdullah, Ketua Penolong Pengarah Kanan, USJK JPN Selangor. Encik Megat Ahmad Faisal, KPP USJK JPN Selangor. Rakan-rakan penolong pengarah, seterusnya pembantu takbir, Puan Farwiza. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada semua dan insya-Allah pada pagi ini saya akan kongsikan satu buku yang bagi saya buku ni buku yang santai dan mudah difahami dan ringan sebenarnya. Dia pembacaan yang ringan dan santai lah. Okay. Dan saya rasa semua di kalangan kita boleh membacanya. Dan kita teruskanlah kepada apa yang saya cuba sampaikan pada pagi ini. Okay, insyaAllah pada pagi ini buku yang saya akan kongsikan yang bertajuk Ini Pun Allah Suka. Okay, untuk makluman semua, rakan-rakan di unit USJK, okay, buku Ini Pun Allah Suka merupakan buku daripada Muhammad Luqman Makhtar. Okay, yang mana kalau ikutkan kepada pencarian yang saya cuba lakukan di internet, banyak sebenarnya koleksi-koleksi karya yang telah dikarang, okay, dan dibukukan oleh Muhammad Luqman Makhtar ini. Okay. Siapa sebenarnya Muhammad Luqman Makhtar? Okay. Beliau merupakan bekas pensyarah College Community, lulusan Sarjana Muda Ilmu Wahyu dalam pengkhususan Usul Fiqh UIAM dan merupakan ketua pengarang kumpulan majalah Telaga Biru Sdn Bhd. Okey. Dan sebelum ini beliau tampil dengan karya yang berkonsepkan tarbiyah santai. Okey. Dan ikuti tulisan bulanan beliau dalam ruangan Jejak Sahabat dan kupasan isu bulanan dalam majalah Solusi. Dan buku yang saya baca pada hari kali ini pun Allah Suka, merupakan koleksi-koleksi catatan beliau dalam majalah Solusi. Saya pun tak pasti, rasa majalah Solusi rasa kini pun ada, masih ada lagi, dan rasa dulu pada zaman saya belajar dulu, majalah Solusi ni majalah yang sangat bermanfaat dan merupakan pembacaan yang ringan. Dan kata-kata yang terdapat dalam majalah Solusi, penulisan daripada Muhammad Luqman Makhtar ni telah dibukukan dan ini merupakan siri yang kedua, Ini Pun Allah Suka. Okey. Nah, untuk makluman semua, dalam buku ini merupakan terdapatnya 37 coretan dengan lebih 300 cuitan yang mendidik hati. Okey, tidak kiralah siapa pun. Dan buku ini berharga, kalau nak tengok di pasaran, berharga yang seperti tertera iaitu RM20 di Semenanjung. Okey, 5 info menarik untuk Ini Pun Allah Suka. Okey, buku ini merupakan keluaran 2017 dan terbitan Telaga Biru Sdn Bhd. Mempunyai 159 muka surat. Okey, dengan ada 2 bahagian. 2 chapter yang dalam buku ini, iaitu yang pertama, bahagian pertama yang bertajuk Hidup dan bahagian kedua bertajuk Mati. Okey, dan di dalam bahagian-bahagian tersebut ada bab, iaitu 37 bab. Okey, yang mana bahagian satu untuk tajuk hidup ini ia ada 24 bab dan bahagian kedua ada 13 bab. Dan sumber sahih dan bahasa yang mudah difahami. Apa yang menarik buku ni sebenarnya, okey, setiap info yang disampaikan isi disertakan dengan hadis ataupun
penulisan yang ilmiah lah dan hadis-hadis yang sahih sebenarnya dan boleh kita amalkan. Okay? Alright. Kelebihan buku ini ada 3 poin utama. Yang pertama, menyediakan nasihat dan kisah-kisah yang syarat dengan teladan dalam menjadi mukmin sejati. Okey. Yang kedua, memberi panduan tentang cara melaksanakan amalan-amalan sunat yang betul. Kadang-kala dalam kehidupan seharian kita ini, kita merasakan bahawa perbuatan itu betul. Tapi pernah tak kita terfikir, adakah perbuatan yang kita lakukan itu selaras dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan salah satu untuk kita mencari adakah amalan-amalan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari kita itu merupakan sunatullah, inilah bukunya yang boleh kita jadikan sebagai salah satu panduan kita. Okey, contohnya adakah kita membuat amalan sunat itu mendapat pahala? Ada diterangkan dalam buku ini. Okey, dan poin ketiga, panduan kepada mereka yang sedang mencari haluan hidup yang sebenar. Bukan bermakna kehidupan kita semua ni tak benar. Cumanya bagi mereka yang mungkin nak mencari, yang masih lagi tercari-cari manakah mana satu jalan atau laluan yang betul yang membawa kita kepada akhirat yang sebenar, insya-Allah buku ini akan membantu kita. Okey? Baiklah. Saya hanya kupas beberapa tajuk sahaja yang menarik dalam buku ini. Okey, contohnya dalam bab 1 yang bertajuk Ini Allah Suka. Dalam bab 1 ini pengarang Muhammad Luqman Makhtar ini menyenaraikan 6 perkara asas apa yang Allah suka. Yang pertama adalah amalan berterusan biarpun kecil. Kalaulah kita rasa kita senyum itu senyum tu sebenarnya amalan yang kecil, mudah saja kita buat. Tapi sebenarnya kalau kita berterusan, insya-Allah impaknya akan beri kesan yang besar kepada amalan kita seharian. Salah satu lagi contoh yang saya boleh bagi, amalan berterusan biarpun kecil iaitu salah satu zikir yang mana ringan di mulut kita tetapi berat di timbangan. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Okey? Itu sahaja. Okey? Dan kalau kita cuba amalkan, insya-Allah. Okey? Yang kedua, amalan fardu. Sudah pastinya ini merupakan suruhan Allah Subhanahu taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, solat tepat pada waktunya. Okey. Yang keempat, berbuat baik kepada ibu dan bapa. Okey. Kepada mereka yang masih lagi ada ibu dan bapa, buat baiklah. Okey, macam saya telah kehilangan bapa 2 tahun yang lalu. Okey. Jadi saya sekarang ada ibu sahaja, jadi kita sama-sama berbuat baik. Apa yang kita boleh lakukan, kita lakukan. Okey, kita gembirakanlah ibu kita. Sebabnya doa ibu merupakan senjata paling mustajab dalam kehidupan kita sebenarnya. Kalau kita kehilangan salah satu tandanya, salah satu daripada senjata kita telah hilang. Okey. Yang kelima, solat berjemaah seramai mungkin. Kalaulah situasi sekarang, situasi COVID-19, tidak dibenarkan untuk solat berjemaah di surau. Tak apa. Okey, tak ada masalah. Kita ajaklah mungkin isteri, suami ataupun anak kita, pakcik kita yang berada dalam rumah kita untuk kita sama-sama solat berjemaah. Okey, kalau tak dapat 5 waktu, dapat maghrib dan isyak, alhamdulillah. Kalau tambah lagi subuh, lagi alhamdulillah. Itulah mungkin hikmah Allah turunkan COVID kepada kita. Sebab apa-apa bencana yang diturunkan kepada umat di dunia, pastinya ada hikmah di sebaliknya. Okey, dan yang terakhir iaitu orang yang pemurah. Orang yang pemurah ni tidak kiralah apa pun. Okey, mungkin pemurah dari sudut kewangan, pemurah dari sudut bantuan, pemurah dari sudut mungkin doa, itu pun
dikira sebagai orang yang pemurah. Okey, dan satu lagi yang saya cuba nak bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan iaitu yang terdapat dalam buku ini pun Allah suka sebenarnya. Dalam bahagian pertama bab hidup ada 3 bab yang menceritakan tentang agungnya, tentang besarnya hikmah beristighfar. Itu yang mana kalau kita lihat pada dalam Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan boleh semak pada surah Nuh ayat 10 hingga 12. Ada menyatakan tentang kelebihan istighfar. Dan hadis daripada riwayat Abu Daud menyatakan barang siapa yang melazimi sentiasa beristighfar, Allah Subhanahu taala menjadikan untuknya bagi setiap kesempitan itu jalan keluar, setiap kebimbangan itu kelapangan, dan Allah juga mengurniakan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Sauban iaitu khadam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, beliau sering kali melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan beristighfar sebanyak 3 kali selepas solat. Maknanya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, kita dah bagi salam. Astaghfirullahalazim. 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 Mudah. Okey, 3 perkataan sahaja. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. 3 perkataan ini insya-Allah kalau menjadi satu amalan kita seharian, mudah-mudahan ia memberi satu kelapangan kepada masalah kita. Okey, kalau kita rasa bimbang, beristighfarlah. Okey, kadang-kadang macam saya kadang perjalanan daripada pejabat JPN ke Meru dalam 15 ke 20 minit. Kadang-kadang kita tak terfikir apa, istighfarlah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mana mungkin dengan astaghfirullahalazim yang cuba kita bacakan, kita lafazkan akan mengampunkan dosa-dosa kita. Tak kira lah dosa kecil maupun dosa besar. Kalau dosa besar tu kena taubatlah. Okey, macam dosa kecil contohnya mungkin kita tersilap kata, mungkin dengan istighfar insya-Allah akan menghapuskan dosa-dosa tersebut. Jadi ayolah kita beristighfar. Okey, baiklah. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam buku ini untuk bab kedua saya nak sentuh satu tajuk saja iaitu dinyatakan oleh Muhammad Luqman Makhtar ini tentang 10 bakal pemberi syafaat. Tuan-tuan dan puan-puan, apa itu syafaat? Syafaat itu adalah pemberian. Okey, pemberian yang bermanfaat kita di hari akhirat. Okey, maksud dia kalau contoh, okey, kita mungkin dimasukkan ke dalam neraka. Mungkin dengan kita melakukan ataupun kita mengenali ataupun kita berbuat baik dengan 10 salah seorang daripada pemberi syafaat, insya-Allah mana mungkin ia akan memanggil kita untuk masuk ke dalam syurga. Iaitu yang pertama Al-Quran. Sudah pastinya Al-Quran merupakan pemberi syafaat yang terbesar dalam hidup kita. Okey tuan-tuan, saya ingat lagi pesanan sebenarnya daripada pensyarah saya di IPD Kampus Tunusin On. Beliau seringkali mengarahkan kepada kami untuk membaca Al-Quran satu hari satu juzuk. Okey, yang mana ia akan memberikan panduan kepada kita lah. Okey, dan datang lagi satu hadis yang menyatakan bahawa bacalah satu hari 200 ayat yang mana ia akan menjadi peneman kita di alam barzah nanti, di kubur. Okey, jadi macam saya secara jujurnya buat, tapi ada kalanya tidak buat. Itulah manusia. So saya kadang-kadang itulah cuba nak mendidik jiwa. Okey, mendidik jiwa untuk sentiasa cuba membaca Al-Quran. Kalau tak dapat 200 ayat, kita dapatkanlah satu juzuk satu hari. Kalau tak dapat satu juzuk satu hari, kita cuba dapatkanlah satu hari
satu halaman. Kalaulah tak dapat satu hari satu halaman, cubalah dapatkanlah satu hari satu ayat. InsyaAllah mana mungkin itulah yang akan membawa kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Taala. Yang kedua, orang berpuasa. Okey, saya sebenarnya kagum dengan Cik Megat yang sentiasa yang mengamalkan puasa. Okey, puasa sunat iaitu hari Isnin dan hari Khamis. Saya kagum sangat. Okey, saya cuba dan insya-Allah doa-doalah kita sama-sama didik jiwa kita, didik hati kita untuk mengamalkannya. Yang ketiga, syahid, mati syahid lah. Okey, yang keempat, ulama, orang yang berilmu. Okey, yang kelima, anak-anak. Okey, kalau ikut buku ini, anak-anak ini untuk anak-anak ni dia terbahagi kepada dua bahagian. Iaitu yang mana anak-anak ni, iaitu yang pertama, janin yang keguran. Kepada ibu-ibu yang pernah mengandung dan Allah tidak merezekikan untuk anak tersebut lihat ke dunia, digugur. Dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah menyatakan bahawa demi yang nyawaku di tangan, sesungguhnya janin akan mengheret ibunya dengan tali pusat memasuki syurga sekiranya si ibu terhalang. Okey. Dan yang kedua, anak ini iaitu anak yang mati ketika kecil. Okey. Tuan-tuan kalau nak lebih lanjut bolehlah membaca. Ini pun Allah suka. Yang keenam, kaum muslimin. Okey. Kaum muslimin iaitu tidak ada satu jenazah yang disolatkan oleh kaum muslimin seramai 100 orang yang semuanya memohon syafaat untuknya melainkan diperkenankan syafaat mereka untuknya. Okey, maksud dia bila mana ada satu jenazah dan kita solatkan dia, okey, dan kita mengiyakan bahawa jenazah ini baik, okey, ia merupakan syafaat yang kita beri kepada si mati. Yang ketujuh, malaikat. Yang ke-8, jiran kita. Tak kiralah jiran kita berbangsa bukan Melayu, okey, berbahasa Cina, bahasa India. Tidak salah kalau kita untuk memberikan kebaikan. Mana mungkin itulah yang menyebabkan mereka tertarik kepada kita. Kepada jiran yang beragama Islam, jiran Melayu di depan, di belakang, di kiri dan kanan kita, teruskan berbuat kebaikan. Kerana kebaikan itu Allah suka. Dan yang ke-9, orang soleh. Dan yang ke-10, amalan menolong orang. Okey, saya bacakan satulah daripada riwayat Ahmad. Okey, kelak akan ada seorang hamba menghadap Allah. Apa amalan yang kamu lakukan di dunia? Dia menjawab, aku tidak beramal walau sekejap zarah pun kebaikan yang boleh aku harapkan kepadamu. Allah mengulangi soalan yang serupa sebanyak 3 kali. Lalu pada kali ketiga dia pun menjawab, wahai Tuhanku, dulu engkau kurniakan aku kelebihan harta di dunia. Lalu aku berniaga. Antara perangaiku, aku suka bermudah-mudah dengannya. Aku memudahkan lagi orang yang mudah membayar. Sanggup memberi tangguh kepada yang tidak mampu membayarnya. Itu sikap kita menolonglah. Menolong orang yang meminta hutang kepada kita. Tapi sebenarnya berhutang ni tidak digalakkan di dalam Islam. Okey. Kemudian Allah berfirman, kami lebih patuh bersikap demikian daripada engkau. Lepaskanlah hamba-Ku ini, lalu dia diampuni. Okey. Itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan akhir sekali, untuk kesimpulannya, sesiapa yang menunjukkan ke arah kebaikan, maka baginya pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Okey, tidak susah. Kita ajak kawan kita, kita ajak mungkin anak kita, jiran kita, sesiapa saja untuk melakukan kebaikan. InsyaAllah dengan kebaikan itu mungkin kitalah tergolong dalam golongan yang sama-sama untuk masuk ke dalam syurga. So, maka marilah kita menjadi hamba yang disukai Allah. Okey, bukan hamba yang tidak disukai Allah. Dan sebenarnya dalam buku ini juga dalam bab 11 bahagian yang kedua ada menyatakan 12 mereka yang Allah
tak sudi nak lihat. Na'udzubillah min zalik. Kita cuba jauhkan daripada golongan-golongan tersebut. Iaitu siapa dia? Saya baca sekali imbas lah. Okey, itu mereka yang Allah tidak suka lihat. Orang tua yang berzina, pemimpin yang banyak berbohong, orang miskin yang ego, penderhaka kepada ibu bapa, perempuan menyerupai lelaki, suami yang dayus, pelaku liwat, sombong dengan orang ramai, mengungkit-ungkit pemberiannya, melariskan jualan dengan sumpah, isteri yang tidak berterima kasih kepada suami, dan yang terakhir, pemimpin yang tidak pedulikan rakyatnya. Harap-harap kita doalah, moga-moga kita bukan tergolong daripada 12 orang yang Allah tidak suka lihat. Dan yang terakhir, setiap satu saat ada kebaikan yang kita boleh laksanakan. Okey, macam mana yang saya sebutkan tadi, kita mungkin boleh beristighfar, kita boleh sebut berzikir. Okey, dan mana mungkin insya-Allah itulah bahagian kita, itulah kebaikan yang kita cuba lakukan. Mudah-mudahan ini pun Allah suka. Kalau berkelapangan bolehlah pergi kepada Sebar Ilmu Official, saya punya channel, insya-Allah di situ ada kebaikan yang cuba saya sampaikan kepada semua. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.